Hari ini cikgu nak bincangkan tajuk yang ketujuh, iaitu tajuk kebarangkalian. Okey, cikgu akan terangkan contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks. So, cikgu pergi terus kepada contoh 1. Okey. Untuk subtopik pertama ni, awak boleh baca penerangan dia dalam buku teks. So, cikgu akan terangkan contoh 1. Okey. Contoh 1, soalannya ialah sebiji dadu yang adil dilambungkan. Tulis ruang sampel bagi eksperimen ini. Okey, apa maksud dadu adil? Maksud dadu adil adalah dia ada permukaan yang sama rata, tak ada yang bengkok, tak ada yang cacat. Jadi dia tak ada kecenderungan untuk pergi ke mana-mana satu side. Okey. Jadi kita kata dadu ni dia tak bias. Okey. So sebiji dadu yang ada di lambung, dia nak suruh kita tulis ruang sampel. Okey. Bila awak lambungkan sebiji dadu, okey, bila awak lambung, dia jatuh, awak tengok nombor tu, nombor berapa kan? So awak mungkin dapat nombor 1, nombor 2, ataupun nombor 3, ataupun 4, ataupun 5, ataupun 6. Okey. So semua ke-6 nombor ini adalah kita panggil kesudahan. Okey. Kesudahan yang mungkin untuk eksperimen melambung dadu. Okey, jadi macam mana nak tulis ruang sampel? Awak tengok bahagian penyelesaian. Dia tulis ruang sampel, dia notekan sebagai S. Okey, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian nak tulis ruang sampel ni dia mesti dalam bentuk set. So ada curly bracket kat depan dan belakang ni. Okey. So ruang sampel tu adalah kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin untuk eksperimen tu. Tengok B, sekeping duit shilling yang adil dilambungkan 2 kali. Okey, kita lambung 2 kali. Tulis ruang sampel dengan bantuan gambar rajah pokok. Okey, macam mana gambar rajah pokok ni? Tengok dekat bahagian penyelesaian dia ni. Okey, kenapa dia panggil rajah pokok? Sebabnya dia ada buat macam ranting pokok. Okey, sini ada ranting lagi bercabang kat sini. Okey. So, untuk soalan ni, dia kata awak lambung shilling yang adil 2 kali. Again, shilling yang adil ni maksudnya dia perfect. Okay, dia tak ada bengkok. So, dia tak ada kecenderungan nak pergi ke salah satu side saja. Okay. So, untuk shilling, awak mesti ada satu side tu ada gambar. Satu side lagi ada nombor ataupun angka kita panggil. Okay. So, bila awak lambung kali pertama, awak toss dia jatuh kat lantai. Awak akan tengok, awak akan dapat sama ada gambar ataupun angka. Okey, untuk lambungan pertama, awak buat 2 cabang, awak dapat gambar ataupun angka. Okey. Lepas awak lambung kali pertama, awak akan lambung lagi sekali untuk kali kedua. Okey, katakanlah lambungan pertama ni awak dapat gambar. Okey, lepas tu bila awak lambung kali kedua, dia akan ada 2 kemungkinan lagi, sama ada awak dapat gambar ataupun angka. Sama juga, katakanlah lambungan pertama ni awak dapat angka. So, lambungan kedua ni sama ada awak dapat gambar ataupun angka. Okey. So, ini kita senaraikan kesudahan dia. Macam mana kita nak senaraikan? Kita ambil daripada ni, ranting yang pertama ni. G dengan G. So, dapat GG. Ni G dengan A dapat GA. Ini A dengan G dapat AG. A dengan A dapat AA. Maksud GG di sini adalah kita lambung kali pertama kita dapat G. Kita lambung kali kedua pun kita dapat G juga. Kalau GA, kita lambung kali pertama dapat G, lambung kali kedua dapat A. Yang ini, kita lambung kali pertama dapat angka, lambung kali kedua dapat gambar. Ni lambung kali pertama dapat angka, lambung kali kedua pun dapat angka. Okey, soalan suruh tulis ruang sampel. Okey, so ruang sampel kita notekan sebagai S sama dengan, so kita senaraikan semua kesudahan ni. Okay, sebab ruang sampel tu bermaksud kita nak senaraikan semua kesudahan. Okey, so kesudahannya adalah GG, GA, AG dan AA. Dan mesti ada curly bracket. Okey, sekarang kita akan bincangkan macam mana kita nak cari kebarangkalian sesuatu peristiwa. Okey, di sini ada satu rumus. PA sama dengan NA bahagi NS. Okey, P ini adalah probability ataupun kebarangkalian. A ni adalah peristiwa A. Jadi macam mana nak cari kebarangkalian peristiwa A? Okay, rumusnya NA bahagi NS. N di sini bermaksud bilangan kesudahan. NA bermaksud bilangan kesudahan dalam peristiwa A.
Okey, NS adalah bilangan kesudahan dalam ruang sampel. Okey, kita tengok soalan contoh 2 ni. Okay, soalan contoh 2. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada 6 keping kad yang masing-masing berlabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, awak bayangkan depan awak ada tersusun 6 keping kad. Ini semua kita labelkan nombor-nombor. Okey, susunan tu tak kisahlah. Macam mana pun disusun, yang penting ada 6 keping, ada 6 nombor. Okey, soalannya hitung kebarangkalian bagi setiap peristiwa berikut. A ialah A ni denotekan sebagai peristiwa nombor 3 terpilih. Okey. Apabila awak ada 6 kad depan awak dan dia kata sekeping kad dipilih secara rawak, maksudnya awak imagine awak tutup mata, awak ambil secara random, awak ambil satu kad saja. Okey. So ada 6 kemungkinan. Awak mungkin akan dapat kad nombor 1, ataupun awak mungkin terambil kad nombor 2, ataupun awak terambil kad nombor 3, ataupun 4, ataupun 5, ataupun 6. Okey. Maksudnya di sini awak ada 6 kesudahan. Okey, 6 kesudahan. So ruang sampel kita S tu mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengok penyelesaian dia kata terdapat 6 kesudahan. Maka NS sama dengan 6. Okey, sebab N ni merujuk kepada B, bilangan kesudahan. Bilangan kesudahan dalam ruang sampel ada 6. Okey, yang tadi kita bincang dia suruh senaraikan ruang sampel. So kita tulislah semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia tanya NS, maksudnya kita kira dalam tu ada berapa. Okey, ada 6. Okey. Kemudian kita nak cari kebarangkalian. Okey, nak cari kebarangkalian mesti guna rumus macam dekat atas ni. NA bahagi NS. Okey, macam mana nak cari NA? A ni apa? Peristiwa nombor 3 terpilih. Okey, dalam kad kita tadi ada 6 kan? Dan hanya ada satu je nombor 3. Maksudnya kesudahan yang mungkin untuk ambil nombor 3 adalah hanya 1 sebab ada sekeping je kad nombor 3. Jadi NA kita ni adalah 1. Okey, jadi kebarangkalian peristiwa A ataupun kebarangkalian untuk mendapat nombor 3 adalah 1/6. 1 ni merujuk kepada NA, 6 ni merujuk kepada NS. Okey, tengok B. Peristiwa B ialah peristiwa memilih nombor yang lebih kecil daripada 1. Okey, sama juga kita nak cari peristiwa kebarangkalian. Kalau sini PB sama dengan NB bahagi NS. Okey, NS kita dah tahu dah dia adalah 6. NB ni macam mana? Okey, B ni adalah peristiwa memilih nombor lebih kecil daripada 1. Kita ada 6 keping kad tadi. Kad tu bermula daripada 1 sampai 6. So obviously dalam ke-6 kad tu tak ada pun nombor yang lebih kecil daripada 1. Okey, maksudnya kesudahan untuk peristiwa B adalah kosong. Tak mungkin kita dapat sebab memang tak ada. Okey, so 0 bahagi 6 jawapannya adalah 0. Okey, tengok C. Peristiwa C adalah peristiwa memilih nombor daripada 1 hingga 6. Okey, nombor daripada 1 hingga 6. Okey, semua kad kita ni memang kita labelkan 1 hingga 6. So, bila kita ambil secara random, confirm kita akan dapat salah satu nombor daripada nombor 1 sampai nombor 6. Okey, jadi kita ada 6 kesudahan. Jadi, untuk peristiwa C, NC tu adalah 6. Okey, ada 6 kesudahan yang mungkin. Okey, dan NS pun adalah 6. Jadi 6 bahagi 6 sama dengan 1. Okey, maksudnya memang kalau kita ambil secara rawak satu kad daripada 6 keping tu, memang confirm kita akan dapat antara nombor 1 hingga 6. Kita akan dapat salah satu. Okey, jadi jawapan dia adalah 1. Pasti kita akan dapat nombor daripada 1 hingga 6.